Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'ahum thumma amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kita dapat dipertemukan untuk sesi yang berikutnya dalam kelas Usuluddin. Kita buka dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua sihat? Semua sihat? Sihat. Ya, Ustaz. Sihat, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kita recall balik pelajaran yang lepas, ingat tak? Apa yang kamu ingat? Beritahu Ustaz apa yang kamu ingat? Pasal kematian. Pasal Barzakh. kematian. Pasal apa tu? Saya tak sikit. Mujahid ada dalam ni? Tak ada dah. Dan minggu lepas kita bincang pasal alam barzakh. Apa yang Ustaz kata kat kamu? Yang kamu ingat? Cara ringkas sebelum kita masuk kepada Nash'atu Ulumil Quran. Saya ingat kisah arwah Tok Ustaz. Saya tahu sikit apa kisah dia. Ustaz baca surah Surah? Surah apa? Ar-Ra'du. Ar-Ra'du dan surah Yasin. Bagi siapa dia? Bagi tahu sikit. Iqbal, Hidayah, apa tu ni? Ishaq, Maisarah, Alisa, Hanan, Dia, Adam Sakhawi, Danish, Ain Sofia dah sebut, Putri Soleha dah sebut. Sebutlah satu dua lagi. Apa dia? Kau dah hilang dah semua maklumat pada minggu lepas. Kecanggihan Ya. abang. Kecanggihan? Ada tanda orang mati dalam Husnul Khatimah. Tapi syurga jauh lagi. Nak ke syurga ada lagi lah. Kita tanda-tanda orang mati dalam Husnul Khatimah. Alia Ismail. Ni Alia betul ya? Dengar suara macam Alia betul lah. Ya betul. Betul lah. Awak bagi dekat Mariam akaun kamu. Hari tu dia yang try sebab recording tak boleh pakai dekat dalam phone, so dia try dalam laptop. So, lepas tu Mariam tak masuk kelas lah ni. Tapi dah sekolah. Mariam dah tak? Tak ada. Mariam tak ada. Tak ada. Okey. Lost contact. Ustaz suruh kamu cerita, kamu tak cerita. Kalau minggu depan Ustaz bagi tugasan kat kamu, boleh kamu pula present berkenaan dengan tajuk-tajuk yang Ustaz akan bagi. Mau tak? Kamu present menggunakan ni lah. Google Meet. Tak mau jawab juga. Mau tak? Saya tak cakap dengan siapa ni. boleh Ustaz, boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Ponok kan present. Lenny boleh, Ain Sofia boleh. Yang lain? InsyaAllah. Boleh. Boleh lah? Boleh, Ustaz. Okay, kalau Ustaz, Boleh. okay, kalau Ustaz bagi tajuk nanti kamu present. Okey. Kita masuk kepada tajuk Nash'atu Ulumil Quran. Semua dah ada buku depan meja? Depan kamu? Ada. Ada. Kamu duduk atas apa? Atas kaki ke Ada, atas Ustaz. meja? Ha? Duduk atas kaki ke Meja atas belajar. meja? Atas kerusi?
Atas meja, atas kursi. Atas kerusi. Okey. Hari ini kita belajar tentang Nash'atu Ulumil Quran, perkembangan ilmu-ilmu Al-Quran. Apa dia ulum Quran? Nanti kita tengok ta'rif ulumil Quran. Sebelum tu dalam tajuk ni kamu kena kuasai ta'rif ulum Quran, kemudian perkembangan ulum Al-Quran pada 3 zaman, iaitu zaman Rasulullah, zaman sahabat dan zaman tabi'in dan tabi'in. Masuk kepada yang pertama, ta'rif ulum Al-Quran. Wal 'ilmu alladhi yatanawalu al-adkhat allati tata'allaqu bil Qur'anil Karim min haitsu ma'rifati asbabin nuzul wa jam'il Qur'ani wa tartibihi wa ma'rifatil makki wal madani wal nasikh wal mansukh. Ilmu yang membahaskan tentang perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Seperti contoh dia, mengetahui sebab-sebab nuzul ayat, cara himpunan Al-Quran, cara susun Al-Quran, dan mengetahui makki dan madani, dan mengetahui nasikh dan mansukh. Makki dan madani ini ada, makki adalah ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah. Makki adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, dan ayat yang diturunkan selepas hijrah. Makki sebelum hijrah, madani selepas hijrah. Nasikh dan mansukh juga. Nasikh ni ayat yang baru, mansukh ayat yang dihapuskan. Ada ayat yang kita baca dalam Al-Quran tapi hukumnya dimansukkan, iaitu dibatalkan. Kita baca ayat tu tapi kita tak beramal dengan itu, hukum tu dah tak guna dah. Hukum tu rukun awal. Main hukum yang baru memandangkan hukum yang lama. Boleh faham nasikh mansukh? Kan nak tengok contoh yang banyak-banyak. Ustaz, Suara Ustaz. mic, Hello. mic Ustaz sangkut. Mat sangkut. Macam dengar angin. Kamu tak dengar? Tak jelas lagi. Dengar tapi tak Tidak. jelas. Oh. Daripada mana tak jelas tu? Lama tak lagi? Tadi tanya Ustaz tapi masuk tu. Dalam nak okey lagi? Sangkut lagi. Dah okey lagi? Ni Ustaz cakap. Kena kuat lagi ni? Tak okey. Sangkut. Okey, kalau yang ni okey? Okey. Okey Ustaz. Okey ya? Okey. Kena ulang? Kena Ustaz, kena. Kena ulang, okey. Ta'rif ulum Al-Quran ialah ilmu yang berkaitan, yang membahaskan perkara yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Contoh yang dia bagi tu dia, mengetahui sebab nuzul ayat dan mengetahui cara himpunan Al-Quran. Mengetahui apa lagi? Tertib dia, iaitu susunan Al-Quran. Dan mengetahui Makki dan Madani. Makki Makki adalah ayat-ayat ataupun surah yang diturunkan sebelum hijrah. Madani itu berlawanan dengan Makki, iaitu surah-surah ataupun ayat-ayat yang diturunkan selepas peristiwa hijrah. Nasikh dan mansukh. Nasikh adalah ayat yang baru, mansukh adalah ayat yang lama. Ayat yang baru bila dia main, dia menghapuskan ayat-ayat yang lama. Hukum yang baru bila dia main, menghapuskan hukum-hukum yang lama. Nak tengok contoh tak? Nak Nak Ustaz. tengok? Okey, Nak. kalau nak tengok Ustaz nak buka.
Okay, kamu nampak tak? Nampak tak Microsoft Word dengan Ustaz punya ni? Nampak. Nampak. Nampak tak? Kecil ke besar? Jelas tak ni? Jelas. Jelas tak? Okey, nasikh mansukh ni adalah nasikh ayat yang baru, mansukh ayat yang lama. Contoh firman Allah Ta'ala, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku. Ayat ni dia suruh beribadat kepada Allah yang mana tiada Tuhan selain Allah. Lepas tu ayat yang kedua diturunkan, setiap umat mereka ada cara ibadat yang tersendiri. Macam orang Yahudi kan, dia ada cara beribadat tersendiri. Orang Nasrani ada cara beribadat tersendiri. Tapi bila mai ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum sampai habis, mai saja ayat ni, cara beribadat orang Yahudi dan orang Nasrani tidak lagi terpakai. Dia kena ikut Islam. Kerana ayat ni dia kata apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna bagi kamu agama kamu. Ayat ni masih lagi dibaca tapi hukum tak diguna. Tak boleh berhukum dengan ayat ni sebab ayat ni adalah mansukh. Ayat ni nasikh, ayat yang baru. Boleh faham tak tu? Boleh. Boleh. Yang ni Al-Quran sebab kita membahaskan tentang ulum Al-Quran. Ada juga hadis yang nasikh dan mansukh. Tapi Ustaz tak mau ceritalah. Lagi panjang pula. Ambil Quran lagi, contoh yang kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bila mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Nabi SAW ataupun Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. So reply balik dekat mereka kata apa? Arak ni ada juga manfaat kepada manusia. Tak haram lagi. Tak haram lagi waktu yang pertama sekali. Ayat yang kedua turun. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kamu, jangan dekati arak ketika kamu nak solat. Arak boleh minum tak? Boleh. Tapi waktu nak solat, tak boleh minum. Menasahkan ayatnya pertama ni. Mai pula ayat yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal awsab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Mai ayat yang ketiga ni dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 menghapuskan hukum-hukum yang sebelum ni. Jadi yang pakai apa dia? Yang ni. Arak ni, judi, mengundi nasib dan lain-lain lagi itu adalah daripada amalan syaitan, maka jauhilah. Maka jauhilah ni maksud dia apa? Tinggal terus, tak boleh. Haram. Itu nasakh dan mansukh. Dan ada lagi lah contoh-contoh yang lain. Okay, boleh dekat tu? Boleh Ustaz. Boleh ya? Okey. Sana bateri nak habis. Okey. Perkembangan ilmu Al-Quran. Tengok pada zaman Rasulullah SAW. Ni zaman Rasulullah lah. Apa yang Rasulullah buat? Yang pertama, talaqal wahya 'anillah wahdahu wa hafidhahu. Apa maksud dia? Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah SWT sahaja dan menghafal terus. Yang kedua, jama'al Qur'ana fi qalbihi. Rasulullah kumpul Al-Quran dalam hati dia. Maksudnya hafal lah. Yang pertama mendapat wahyu dan hafal. Yang kedua,
Kumpul Quran dalam hati maksudnya ingat ke semua, hafal Al-Quran. Yang ketiga, ballagha ma unzila alaihi li ashabih. Rasulullah menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya, ke atasnya kepada sahabatnya. Sahabat Nabi SAW lah. Ustaz dah bagi dah definisi sahabat tu dia. Masih ingat tak lagi? Kelas 3S, 3K. Ingat tak lagi? Definisi sahabat. Siapa dia sahabat? Adakah kita ni sahabat Rasulullah SAW? Jawab. Sudah tentu tidak. Kita umat. Ya. Siapa dia sahabat Nabi? Orang yang Yang berdepan dengan Nabi. Oh, yang tu dia. Yang Ustaz kata dulu-dulu ni, kamu ingat tak lagi zaman dulu? Yang Ustaz cerita dekat kamu, syarat nak jadi sahabat ada 3 syarat. Ingat tak 3 syarat tu? Saja Ustaz sebut zaman dulu-dulu ni. Pernah Sebab lihat kamu Nabi. rasa lama macam tak ingat. Ingat tak? Iqbal tadi jawab apa? Pernah lihat Nabi. Pernah lihat Nabi SAW. Hidayah. Apa dia Hidayah? Sama Ustaz. Sama. Lagi 2 syarat apa dia? Dia bukan pernah melihat Nabi SAW. Yang pertama, pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tak sebut melihat lah, sebab ada sahabat Nabi yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum, dia buta. Tapi dia digelar sahabat. Dia tak melihat Nabi sebab dia buta. Tapi dia berjumpa dengan Nabi SAW. Itu syarat yang pertama. Bertemu dengan Nabi SAW. Yang kedua, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan iman. Ada orang dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia hidup pada zaman Nabi SAW. Tapi dia mati dalam keadaan kafir. Siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab. Dan konco-konco dia lah. Mereka tu pun bukan digelar sebagai sahabat. Ada 3 syarat ni, barulah ditakrifkan sebagai sahabat. Sahabat Nabi SAW. Berapa bilangan mereka? 124,000. Ashabikan nujum. Sabda Nabi SAW, sahabat-sahabat aku ni seperti bintang-bintang yang di langit. Bintang-bintang di langit yang menerangi bumi. Jangan cerca mereka macam dengan pok-pok Syiah duk caci sahabat kan. Okey. Kemudian amara sahabah radhiyallahu anhu an yaktubul Qur'ana fi riqa' wal aktaf wal asab. Nabi SAW menyuruh para sahabat menulis Al-Quran di mana? Ar-riqa' wal aktaf wal asab. Apa dia maksud dia? Tengok di atas ni. Ar-riqa' kulit-kulit binatang. Aktaf tulang-tulang. Asab pelepah tamar. Macam mana cara dia? Ustaz tak tahu, Ustaz tak bisa tengok. Kalau kulit-kulit binatang tu bolehlah buh dakwat tulis kan. Kalau macam dengan dekat tulang-tulang tulis macam mana? Tulang yang kerah lah kot. Ambil dakwat tulis. Kemudian pelepah tamar. Pada zaman dulu. Kita tak dapat nak bayar sebab kita tak bisa tengok. Tapi itulah pada zaman dulu. Nombor 5, qara'al wahya 'alan nati 'ala muksin. Apa maksud dia? Rasulullah membaca wahyu iaitu Al-Quran kepada manusia secara muksin ni maksud dia tertil. Tertil ni baca macam mana? Slow-slow lah. Tak baca sekaligus. Tak baca panjang-panjang. Tak baca sambung ayat. Rasulullah kalau nak baca, dia baca secara tertil. Sebagai contohlah dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Satu ayat. Dan Nabi tak baca
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nabi tak baca sambung. Nabi baca satu ayat, satu ayat. Yang keenam, nahau sahabata kitabata ghairil Quran kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu. Nabi melarang menulis selain daripada Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni. Jangan kamu tulis daripada aku, iaitu apa? Wa man kataba anni ghairal Qur'an. Siapa yang tulis daripada aku selain daripada Al-Quran, falyamhu, maksudnya maka padamlah. Kenapa? Kerana takut bercampur dengan Al-Quran. Orang duk ingat yang tu perkataan Al-Quran, rupanya kata dia sendiri. Rupanya kata-kata syair. Rupanya hadis Nabi. Nabi tak bagi. Nabi tu tulis Al-Quran sahaja pada zaman tu. Okey, ada berapa semua? 5 poin yang perlu kamu tahu. Okey, kita bergerak lagi pada zaman sahabat pula. Pada zaman sahabat, fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu amara Zaid ibn Sabitin bi kitabatil Qur'ani ma kataba baina yaday Rasulillah wa wafaqahu Umar radhiyallahu anhu. Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit supaya menulis Al-Quran seperti mana yang dia tulis, seperti mana yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wafaqahu Umar, maksudnya Sayyidina Umar bersetuju dengan perintah Abu Bakar As-Siddiq supaya Zaid menulis balik apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit merupakan salah seorang daripada penulis wahyu. Nanti kita masuklah tajuk selepas ni. Di antara penulis-penulis wahyu, Zaid bin Sabit antaranya. Yang Ustaz cerita sebelum ni, Ustaz dah cerita dah, tapi kamu buat tak ingat. Yang peristiwa yang ayat tadi ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Waktu wahyu turun. Nabi SAW ketika berada bersama Zaid bin Sabit, waktu wahyu turun, dia kan penulis wahyu, Zaid bin Sabit ni. Waktu wahyu turun tu, Nabi duduk atas reba dia, atas kaki dia. Tiba-tiba Zaid bin Sabit dia rasa kaki dia ni berat terlampau. Macam nak lumpuh. Tapi dia tak abaklah dekat Nabi SAW. Itu adab para sahabat. Adab mereka tinggi. Mereka layan Nabi SAW sungguh-sungguh. Lepas habis tu, baru dia tanya. Nabi pun abang. Waktu tengah tadi ni, hang rasa berat pelik tu, waktu itulah wahyu tengah turun. Wahyu ni berat. Hanya orang tertentu saja yang sanggup menanggung wahyu, iaitu Nabi SAW. Kan Ustaz dah cerita dah, kekuatan Nabi SAW dengan manusia biasa ni berapa kali ganda. Ustaz tak mau cerita, ulang banyak kali dah. Wahyu ni berat. Waktu di padang pasirnya ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nabi tengah naik unta. Unta pun dia menyadaikan dia punya leher ni ke atas padang pasir tu. Leher ni tersidai atas padang pasir. Nak abang kata apa? Wahyu tu berat. Wahyu tu berat. Kalau musim sejuk, Nabi terima wahyu, Nabi dalam keadaan berpeluh. Kerana apa? Nak berdepan dengan wahyu tu. Berat. Okey. Pada zaman sahabat. Tadi zaman Abu Bakar. Pemerintahan Abu Bakar. Ini pemerintahan Utsman pula. Tamma jam'ul Qur'ani fi mushafin wahidin fasummiya bil mushaf al-imam wa summiyat kitabatu birrasmil Utsmani.
Boleh faham tak daripada ayat tu? Kalau tak diterjemahkan. Respon sikit. Boleh faham tak? Hilang lah kau. Semua right mah? Hello? Ada Ustaz, ada. Ada? Oh, seriau Zai. Ingat dia cakap seorang-seorang lama ni. Tengok-tengok. Seorang pun tak ada. Boleh faham tak? Kalau tak Translate Ustaz. Boleh faham tak Hidayah? Kalau tak terjemah? Tak Tak sangat sangat. Okey. Pada zaman pemerintahan Uthman radhiyallahu anhu. Okey. Sempurnalah himpunan Al-Quran dalam satu mushaf dan dinamakan dengan Mushaf Al-Imam, dan tulisan dia pula dinamakan sebagai Rasal Osmani. Boleh dapat? Kan laju? Dapat. Dapat lah. Boleh Ustaz. Ya, pada zaman Sayyidina Osman, sebab ada satu orang sahabat berlaku peperangan, dia ni pergi perang. Dalam tu adalah orang Iraq, orang mana lagi, daripada pelbagai negara. Dia dengar mereka tu baca lain-lain. Kawan ni baca qiraat lain, kawan ni baca qiraat lain. Jadi seorang sahabat ni, dia pun beritahu Sayyidina Osman, kalau macam ni, aku dengar dah berbagai dah bacaan, cara baca ni. Kena ada satu inisiatif untuk membukukan Al-Quran. Sayyidina Osman pun dia panggil. Dia panggil apa nama, Sayyidatina Hafsah. So bawa mushaf yang ada untuk disalin semula. Antara sahabat-sahabat yang salin tu Ustaz tak ingat dah nama. Mereka pun salin balik, dan kemudian bila dah siap, dia hantar kepada bandak-bandak besar. Dikatakan 7 bandak besar. Dulu salin lah senang lah print. Dulu salin daripada A sampai ke Z. Salin balik, kemudian mula dihantar dalam lahjah Quraisy, iaitu bahasa yang paling fasih. Okey. Fi khilafati Ali radhiyallahu anhu, pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali pula apa dia buat? Amara Abul Aswad Ad-Du'ali biwad'i qawaidin nahwi li himayati al-lughati al-arabiyyah wa dhabt an-nutqi bil Qur'anil Karim. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali, dia menyuruh seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaedah nahu untuk menjaga bahasa Arab yang asli tu. Tu yang pertama. Yang kedua dia letak apa? Dhabtun nutqi, letak titik dalam Al-Quran. Dulu-dulu ni, pada zaman Sayyidina Osman buat semua tu, titik tak ada lagi. Tak dapat membezakan antara huruf dengan huruf. Huruf ta, ba, tak ada titik lagi waktu tu. Hanya tulis rumah tu saja. Zaman bila baru ada? Zaman pemerintahan Sayyidina Ali. Siapa yang letak? Abul Aswad Ad-Du'ali. Tu jasa dia. Membezakan antara huruf dengan huruf melalui titik. Dulu tak ada. Kau Ustaz pernah tulis kan dekat papan putih kelas kamu. Dia kata 3K, 3S. Ingat tak lagi? Yang Ustaz cerita pasal Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, ingat tak lagi? Siapa dia? Hajjaj. Puteri Soleha. Dia. Ingat tak lagi dia? Dia bukan mic nak cakap. Lupa dah. Pemerintah yang zalim. Danish? Ya, pemerintah yang zalim. Ingat tak lagi? Yang Ustaz suruh baca. 3S pun tak ingat. 3K pun tak ingat. Kalau Ustaz cerita balik saya ingat. Cerita balik ingat. Panjang dah nak cerita. Kamu tengok rakaman. Ada rakaman tak? Tak ada lah dalam kelas. Tak buat rakaman. Okey, dah habis dah pemerintahan sahabat.
Pemerintahan sahabat yang besar-besar. Abu Bakar, Osman dan Ali. Umar sebut ke tak? Ni, disebut juga Sayyidina Umar. Wa wafaqahu Umar radhiyallahu anhu. Tabi'in pula. Dengan tabi'in. Dia ringkas terus, dia gabung dua. Siapa dia tabi'in? Tabi'in adalah orang yang pernah berjumpa dengan sahabat. Kalau tadi, yang berjumpa dengan Nabi SAW. Tabi'in orang yang berjumpa dengan sahabat. Alif, hum akhadul Qur'ana min akabiris sahabah awit tabi'in. Mereka mengambil Al-Quran daripada sahabat-sahabat yang besar ataupun at-tabi'in. Sahabat-sahabat yang besar dalam Al-Quran ni seperti siapa dia? Abdullah ibn Mas'ud, yang Nabi puji dia. Nabi puji dia, Nabi kata apa? Kamu ni diberikan satu mizmar min mizmari Ali Daud. Kamu ni diberi seruling di antara seruling-seruling Nabi Daud. Maksud dia apa? Suara dia sedap. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Yang tu orang-orang yang kibar sahabat, sahabat-sahabat yang besar. Ada 124,000 orang semuanya. Tapi yang disebut sejarah mereka tu tak ramai. Yang kecil-kecil ni tak terkenal, tapi mereka juga adalah sahabat. Ijtahadu. Yang macam ijtahidu lah, yang tu fi'il amar. Ijtahadu fi'il madhi. Fi tafsiri ba'dil ayat. Mereka berijtihad dalam menafsirkan sebahagian ayat. Sebab kadang-kadang tak sampai. Ayat tu tak sampai dekat mereka, sebab tu mereka berijtihad dalam menafsirkan beberapa ayat. Mereka ni dah cukup keahlian lah sampai boleh tafsir Al-Quran. Adapun kita ni masih lagi jauh nak jadi mufassir, orang ahli tafsir. Jim. Haula'i jami'an yatanawaluna 'ilma at-tafsir wa 'ilma gharibil Qur'an wa 'ilma asbabin nuzul wa 'ilma al-makki wal madani wa 'ilma an-nasikh wal mansukh. Mereka ni kesemuanya mengambil ilmu tafsir dan ilmu gharibil Quran. Gharib Al-Quran ni maksud apa? Gharib kalau ikutkan makna sebenar adalah ganjil, keganjilan Al-Quran. Tapi maksud dia tahun ni adalah ilmu ad-dalalah wal alfaz. Yang ni kamu belajar dalam mantik, tapi kamu tak belajar lah. Kalau kelas 4AJ, 4F, mereka tahu lah sebab mereka baru belajar. Ad-dalalah wal alfaz. Iaitu dalam ilmu mantik dan usulul fiqh. Dua ilmu tu sekali. Apa dia dalalah? Apa dia alfaz? Apa dia dalalatul alfaz? Nak tengok contoh tak? Nak? Nak tengok contoh, ha? Boleh je. Okey. Boleh nampak? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Kita ambil satu contoh. Dalalah isyarah. Dalam Quran ada satu nama dalalah isyarah ataupun dalalah aqliyah. Petunjuk yang dapat diketahui melalui akal. Kita tengok ayat Al-Quran. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan ayat kedua. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu wahnan حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Ustaz nak ambil syahid ayat, iaitu fokus kepada ayat ni je. وفصاله في عامين وفصاله 30 شهرا. Beza tak ayat ni?
Seorang ibu yang melahirkan anak, kemudian anak dia menyusu, tempoh berpisah dengan susuan tu selama 2 tahun pada ayat yang pertama. Ayat kedua ni dia kata apa? Wa fisalu talatuna syahra. Tempoh pemisahan tu 30 bulan. Kalau kita kira-kira balik dalam matematik, kamu pun telah account, 2 tahun bersamaan dengan berapa bulan? 24. 24. Bagus, laju kira. Ni dia kata 30 bulan. Mai ikut mana? Sebab tu kena tafsir menggunakan dalalah aqliyah. Makna kata apa? 30 ni apa maksud dia? Okey. Fal ayatul ula dallat bi'ibaratiha ala anna muddatar ridha' aman. Okey, ayat yang pertama menunjukkan ungkapan dia bahawa tempoh penyusuan tu adalah 2 tahun. Ayat yang kedua adalah majmu' muddatil hamli. Himpunan tempoh hamil dan tempoh menyusu selama 30 bulan. Hamil dan menyusu selama 30 bulan. Dia nak buat apa di sini? Anna aqalla muddatal hamli sittatu ashhur. Tempoh yang paling singkat hamil adalah 6 bulan. Tempoh yang paling singkat adalah 6 bulan. Biasanya 9 bulan 10 hari, betul tak? Tapi biasanya yang sempurna betul-betul, bayi yang sempurna betul-betul adalah 6 bulan. Itu mukjizat Al-Quran. Hubungan antara dua ayat. Bukan kata dua ayat ni bertembung antara satu sama lain, tak. Perlu kepada penafsiran. Dalalah aqliyah. Dalalah isyarat. Kalau kata dia berkahwin, contoh seorang berkahwin pada tarikh 1 hari bulan 1. Tengok-tengok bulan 5 dah dapat dah anak. Maksud kata, dia telah pun berzina. Kenapa Al-Quran kata tempoh yang paling singkat adalah 6 bulan. Hamil 6 bulan. Kalau kurang pada tu 5 bulan apa semua, tengok dah lengkap dah, makna kata dia telah pun berzina. Boleh faham tak tu? Tu dalalatul alfaz. Boleh. Sebab tu dia sebut gharibil Quran. Ilmu gharib Al-Quran. Boleh faham tak? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh. Boleh. Rumit tak nak faham? Rumit tak? Susah tak? Ke senang? Hang tu. Hmm? You. Nah, kan? Okey. Banyak lagi lah. Kalau kamu belajar dalam usul fiqh ataupun mantik, Ustaz kena hurai banyak lagi lah. Tapi ni kamu usuluddin. Kamu kelas account. Tak ada manahij. Ustaz hurai bagi kamu nampak gambaran jadilah. Okey? Habislah tajuk tu. Ta'rif ulum Al-Quran apa dia? Alat untuk menulis Al-Quran apa dia? Alat dia yang 3 tadi ni. Al-asad, wal-aktaf, wal-riqa. Ingat tak? Manis sahabi, siapa dia sahabat ni yang Ustaz tanya tadi ni? Manilladhi yaktubul Quran fi ahdi Abi Bakr. Siapa dia yang tulis Al-Quran pada zaman Abu Bakar, iaitu Zaid bin Thabit. Dimana nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kitabati aw ghairul Quran fi ahdi. Pasal apa Nabi melarang daripada tulis Al-Quran pada zamannya? Ustaz dah habaq dah. Sebab apa? Takut bercampur. Kamu jawablah dalam bahasa Arab. Senang tak soalan semua ni? Senang Ustaz. Nah. Nah. Okey. Yang ni betul salah. Senang je. Boleh masuk lagi dah Al-Wahyu ke tak larat dah? Tengok muka macam tak larat dah. Walaupun tak nampak muka. Larat lagi? Tidak dah. Belum. Luqman. Hampir. Ham apa ni? Muhammad Ham. Muhammad Ham. Hamsyari Ustaz. Hamsyari. Macam mana larat lagi? Boleh lagi Ustaz.
Do you know? Larat. Ke kita nak berhenti dekat ni? Tak abang oh. Perkataan yang baik seorang murid, dia kata apa? Ikut ustaz lah. Ustaz nak terus ikut ustaz. Dia tak bagi keputusan. Ataupun dia kata larat lagi. Walaupun tak larat. Itu yang terbaik. Ustaz tanyakan lagi. Larat tak lagi? Larat. Ayo. Kami ikut Ustaz. Ustaz okey je Ustaz. Larat. Larat Ustaz tanya. Okey je Ustaz. Alhamdulillah. Tak ada seorang pun yang sebut. Jadi ustaz, kita sambung orang lain lah. Alhamdulillah. Okey. Asal-asal kita berhenti dekat tu lah. Ulang balik. Apa yang kamu dapat pada hari ini? Apa dia takrif Al-Quran? Cerita sikit. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran tu apa dia? Asbab nuzul ni apa dia? Jam'ul Quran wa tartibuh ni apa dia? Makki madani ni apa dia? Nasikh mansukh ni apa dia? Cerita sikit. Mula dengan Ain Sofia. Asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul tu apa dia? Ya, Iqbal Sebab hari turunnya ini. Quran. Sebab turunnya ayat Al-Quran. Sebab turunnya ayat Al-Quran. Ayat ni dia turun sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Bukan sebab turun Al-Quran. Turun ayat Al-Quran. Kemudian Puteri Salahah. Ya Ustaz. Apa dia put? Maki madani apa dia? Maki tu Bukan ayat Madinah. sebelum hijrah. Madani. Madani tu ayat sebelum hijrah. Okey, syukran. Danish? Apa dia nasikh mansukh? Danish? Hal anta ma'ana? Danish dah lari dah. Hanan? Hanan? Ya Ustaz. Kunti khaya wala hidup tak lagi? Ya. Apa dia nasikh mansukh? Apa dia Hanan? Jawab ke Hanan, kita nak habis ni. Ke Hanan masih lagi bersedih? Kau rapat hilang. Hanan, kau ambil pindah sekolah. Kemudian Hanan jawab sikit. Hidayah? Nasikh Ya mansukh apa dia? Ustaz. Nasikh mansukh apa dia? Nasikh tu ayat baru, mansukh tu ayat lama. Ya. Luqman? Pada zaman Nabi SAW, bagaimana penulisan Al-Quran? Luqman, Lena, Alia? Alia Ismail. Ya. Nabi dapat wahyu, lepas tu dia terus hafal. Okey. Ishaq. Ya Ustaz. Zaman Nabi, macam mana penulisan Al-Quran? Al-Quran disampaikan macam mana? Depa tulis atas tulang-tulang. Ya. Alisa Diana. Siapa dia sahabat? Zaid.
Alisa, man as-sahabah? Ya. Siapa dia sahabat yang digelar sebagai sahabat Nabi siapa dia? Hamsyari apa dia? Maisarah, Adam Sakhawi. Hamsyari jawab. Orang yang pernah berjumpa Nabi. Ain Sofia tolong jawab untuk Hamsyari. Mati dalam beriman. Mati dalam beriman. Adam Sakhawi, Ya. sebut satu nama sahabat dalam banyak-banyak tadi, siapa dia? Zaid bin Sabit. Zaid bin Thabit. Sabit. Okey ya. Ustaz akan pause, stop recording ni. Nanti ni Ustaz akan roger lah siapa-siapa yang bergelar sebagai owner. Ustaz pun tak tahu. Katanya owner ni orang yang awal-awal masuk. Walaupun Ustaz rakam, tapi dia sampai kat orang lain. Ustaz nak download tak boleh. Nanti Ustaz akan roger lah siapa-siapa yang bernasib baik. Kalau minggu lepas, Adam Sakhawi, terima kasih. Ustaz kena download, kemudian Ustaz sebelum upload ke dalam Telegram kamu, Ustaz kena perkecil dulu size file tu. Okey. Dah faham dekat tu? Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.